Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Saya Muhammad Rifki Haris bin Rahman selaku moderator bagi program pada pagi ini. Diharapkan para hadirin sihat walafiat dan berada dalam keadaan yang baik. Kita mulakan majlis dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Benjamin Daniel Akili bin Adam. Dengan ini, majlis dipersilakan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Rahman, Ya Rahim, kami merafakkan kesyukuran kepadamu ya Allah atas perkenan dan izinmu bagi menjayakan program pertanian bandar di era pandemik COVID-19. Padamu kami memohon agar majlis kami ini dapat keberkatan dan keredaanmu jua. Ya Karim, Ya Wadud, engkau berkati dan rahmatilah perjalanan majlis kami pada pagi ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan taufik dan hidayahmu. Semoga dengannya kami mudah menerima, menghayati serta mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Benjamin Daniel Akili atas bacaan doa sebentar tadi. Sebelum memulakan majlis pada hari ini, eloklah saya perkenalkan penceramah kita terlebih dahulu. Nama diberi T.S. Muhammad Adli Salihin bin Samsudin. Beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pertanian Bandar Jabatan Pertanian Malaysia. Pada awal 1995 hingga 1998, beliau telah melanjutkan pelajarannya dalam bidang Diploma Pertanian di Universiti Putra Malaysia. Seterusnya pada tahun 1998 hingga 2000, beliau melanjutkan pelajarannya dalam Bachelor Science Bioteknologi di Universiti Putra Malaysia. Selepas tamat pengajiannya, beliau telah bekerja sebagai pengurus landscape dan horticulturist di FSB pada tahun 2000 hingga 2007. Kemudian pada tahun 2007 sehingga 2021, beliau telah bekerja sebagai pegawai pertanian di Jabatan Pertanian Malaysia. Tetapi pada tahun 2017 hingga 2019, beliau telah melanjutkan pelajarannya dalam Master Seni Bina Landscape di Universiti Putra Malaysia. Baiklah, rasanya para hadirin sudah mengenali serba sedikit tentang penceramah kita pada hari ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Tuan T.S. Muhammad Adli Salihin untuk meneruskan program pada pagi ini untuk slot pertama selama 1 jam. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama? Sekejap ya. Terima kasih diucapkan kepada minta maaf, line terputus. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara moderator Encik Rifki. Okey, alhamdulillah saya seperti yang dijemput, seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Moderator, nama saya Muhammad Ali Salim bin Samsudin. Saya daripada bertugas di sebagai Ketua Penolong Pengarah di Bahagian Pertanian Bandar Jabatan Pertanian Malaysia. Alhamdulillah, pada pagi ini saya dijemput oleh pihak UNIZA untuk berkongsi mengenai sedikit memberikan perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan dan kepada anda semua mengenai dengan zaman pandemik COVID-19 sekarang ni, apa aktiviti yang dapat dilakukan dalam segmen pertanian. Okay, sebenarnya banyak aktiviti yang dapat dilakukan di zaman pandemik COVID-19 ni, tapi dalam segmen pertanian ni dia banyak. Okay, dia banyak sebenarnya. Salah satu dia adalah aktiviti pertanian bandar. Macam mana aktiviti pertanian bandar ni boleh membantu dalam mengatasi
kita punya sebagai terapi diri kita dan juga sebagai orang kata menjana pendapatan. Penjana pendapatan di zaman di kala pandemik COVID-19 yang tengah yang sedang berlaku. Orang kata bukan di seluruh dunia, bukan di Malaysia tapi di seluruh dunia. Okey. So ini memberikan satu cabaran kepada kita semua agar kita orang kata dapat bersama mengatasi masalah ini. Dalam masa sama kita dapat menyediakan terapi minda kepada kita. Okey. So untuk forum kali ini saya dijemput untuk mengupas dua topik. Okay, kita akan ada 2 slot. Slot pertama adalah pada pukul 9.30 lebih kurang pukul 10 saya akan cerita pasal apa itu petanam bandar, apa uniknya petanam bandar, dan yang kedua apa yang slot kedua petang ni, apa itu tanaman-tanaman yang digunakan dalam aktiviti petanam bandar. Okey. So objektif utama dia adalah untuk membantu mengurangkan beban kewangan dan sebagai terapi minda. Okey. So kalau tuan-tuan dah bersedia, saya mulakan, insya-Allah semua kita dimulakan seterusan untuk dalam sesi perkongsian kali ini. Okey, Uru Setia boleh mulakan slide dulu. Okey, terima kasih. Okey, slide pertama saya adalah topik pertama kita pada hari ini untuk perkongsian pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Pertama, estetika petanam bandar. Okey, estetika petanam bandar. Apa maksud estetika ni? Okey, untuk penonton-penonton dan perempuan, estetika ni bermaksud cantik. Cantik di mata apa? Cantik, unik, indah, meriah di mata etnik ataupun bangsa, kaum, agama, budaya, culture. Itu maksudnya estetika. Estetika ni adalah melibatkan kecantikan yang gabungan ada etnik. So maksudnya petanam bandar ni dia unik. Dia bukan saja dilakukan oleh satu-satu bangsa saja. Dia dilakukan oleh semua bangsa, agama, budaya di Malaysia ini. Dan almost kalau kita buat petanam bandar di dunia pun, dia dilaksanakan oleh pelbagai jantina, agama, bangsa dan negara. Nampak tak? Dengan petanam bandar ni kita boleh jadikan harmoni. Okey? Penyatuan bangsa, agama. Sekarang sebelum musim pandemik ni, memang meriah. Saya sendiri dah melihat, kami dah memberikan nasihat kepada pelbagai agama, pelbagai peserta yang tidak pelbagai agama, bangsa dan negara di seluruh Malaysia. Okay. Saya sendiri secara peribadi pernah berkongsi mengenai edible landscape petanam bandar ketika saya berkursus di Beijing suatu ketika dahulu. Okay. Alright. So saya rasa kalau ada tuan-tuan boleh yang berminat untuk dapatkan slide ni, bolehlah message kepada pihak Urus Setia. Okay. Nanti dia akan emailkan ke apa kan. Okay. Alright. Next. Okay. Apa itu petanam bandar? Okay. Petanam bandar adalah aktiviti yang menghasil, memproses, memasarkan makanan dan produk makanan di dalam kawasan bandar ataupun pinggir bandar. Tak apa kenapa? Sebab apa? Kita tahu umumnya aktiviti pertanian ni berlaku di kawasan pendalaman, kawasan-kawasan kampung, kawasan di luar pada hiruk pikuk bandar. Okey, jadi kat situ berlakunya satu orang kata kekurangan berkelanjutan makanan. Okey. Jadi kita menggunakan apa juga ruang-ruang yang ada di kawasan bandar, kita gunakan ruangnya secara optimum dan maksimum supaya dapat membantu dalam mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan. Okey. So yang kedua, petanam bandar ni dia menggunakan kaedah penggunaan intensif, menggunakan semula sumber asli dan sisa buangan organik. Uniknya petanam bandar ni dia menggunakan pelbagai sumber yang ada, okey, untuk menjadikan sumber pendapatan, okey, ataupun sumber kepada pendapatan dan juga sumber kepada aktiviti pertanian tersebut. Okey, dan menggunakan sisa bahan organik dan seterusnya, dia menghasilkan pelbagai tanaman produk pertanian. Okey, dia bukan petanam bandar ni unik dia bukan menghasilkan tanaman sayuran saja, tanaman buah-buahan saja, okey, tanaman herba saja, tapi kita juga menggalakkan siapa yang membuat aktiviti tanam bandar ni melaksanakan aktiviti by product, iaitu menghasilkan produk-produk sampingan. Contoh, ada setengah kebun komuniti dia memang tanam sayur secara vertikasi, tanam buah-buahan, tanam herba, okey, dan dia juga membuat satu aktiviti by product, iaitu dia menjualkan anak-anak pokok, dia menjual baja organik dan dia juga menjual produk asas tani mereka sendiri. Ini sebagai value added kepada
pendapatan tambahan kepada kebun komuniti itu sendiri. Nampak unik, sangat unik. Itu yang kita galakkan. Okey, satu kebun komuniti, satu produk. Tak kisahlah apa-apa produk apa ni, yang produk berdasarkan daripada kebun itu sendiri. Okey, contoh saya beritahu dekat Putrajaya Presin 4 kebun komuniti KK 4, dia punya produk adalah anak pokok, baja organik dan juga baja organik daripada kompos dan juga cincau. Dia tanam tanaman yang menghasilkan cincau. So cincau tu digunakan untuk tanaman tu digunakan untuk memproses cincau. Cincau yang kita makan, kita minum terutama pada bulan Ramadan tu. Satu lagi kebun komuniti yang kami maklum, yang kami tahu dekat Persin 16 Putrajaya, dia menghasilkan sama juga dan dia menghasilkan bayam crispy, bayam Brazil crispy. Saya dipahamkan bayam Brazil crispy tu dah terjual seluruh Malaysia. Nampak tak? Itu sebagai value added kepada kita untuk mengusahakan tanam bandar. Okay, next. Okay, kepentingan tanam bandar. Okay, apa itu kepentingan tanam bandar? Kepentingan tanam bandar adalah pertama, proses urbanisasi. Urbanisasi ni maksudnya proses kepadatan, kepusatan penduduk di bandar. Itu dipanggil urbanisasi atau bahasa putih dia, bahasa Inggeris dia panggil urbanization. Okay, akan mewujudkan peningkatan kos sara hidup. Bila orang dah bertambah kat bandar, dah pesat orang penduduk luar bandar dah mula berjaga ke bandar atas faktor-faktor pekerjaan, sambung belajar tu, penduduk dah menjadi semakin padat. Okey, so kos sara hidup semakin meningkat. Okey, atas kenapa? Persaingan. Inilah masanya orang kata, oh makin ramai aku nak buat bisnes lah apa, nak naikkan sewa rumah lah, contoh gitulah kan. So bila berlakunya proses urbanisasi, banyak aktiviti-aktiviti yang rancak. Jadi bila aktiviti rancak, banyak berlakunya kepadatan penduduk dan kemungkinan dan akan berlakunya kos sara hidup yang sangat meningkat dari semasa ke semasa. Okey. So dia juga dapat mengatasi masalah peningkatan masalah kekurangan makanan dengan melaksanakan peningkatan keperluan makanan di bandar. Okey, so kawasan bandar pun boleh buat aktiviti tanam bandar. Okey, kalau kita tengok di negara-negara luar, Malaysia pun dah ada, dia tanam sayur tengah-tengah bandar. Kita bayangkan KLCC tu ada tanam sayur. Kita bandangkan macam tu kat bandar, kat Gombadak dengan kan tuan-tuan Uniza ni kat Gombadak kan, kampus Gombadak kan. Mana tahu nanti dekat area Gombadak tu ada kawasan edible landscape. Okey. Right, tempat tuan-tuan juga yang mengerti kursus ni. Okey, next. Okey, saya nak ceritakan sikit. Apakah peranan Jabatan Pertanian dalam pembangunan tanam bandar? Okey, apakah peranan Jabatan Pertanian? Pertama dia merancang, menyelaras dan melaksana memantau program dan aktiviti tanam kawasan di kawasan bandar. Okey, itu aktiviti pertama. Saya nak minta semua tu Rusetia boleh tak besarkan slide tu? Saya tak nampak halus sangat. Gambar saya lagi besar. Okay, terima kasih. Terima kasih Rusetia kan. Cik Atira Afiah. Terima kasih banyak. Bos saya boleh baca. Kata nanti saya tengok slide lain nanti. Okey. Pertama, peranan tanam bandar dalam pembangunan tanam bandar adalah merancang, menyelas, melaksanakan dan memantau program aktiviti di kawasan bandar. Ini memang kami buat setiap hari. Kami ada tim-tim kami yang akan melaksanakan, terutama yang paling kritikal, bukanlah paling kritikal, paling rancak adalah di bandar-bandar besar. Seperti Johor Bahru, kami ada desk officer kami. Di Terengganu, setiap negeri kami ada desk officer kami. Desk officer ialah yang wakil-wakil kami di negeri, di seluruh Malaysia, di bandar-bandar besar. Di Kuala Lumpur, di Putrajaya pun ada. Okay, so mereka ni akan merancang, menyelar dan melaksanakan dan memantau program yang berkaitan aktiviti tanam bandar. Okay, contohnya bagi mak nasihat, everything. Okay, yang kedua, mengaplikasikan dan memproseskan kaedah tanam bandar di kawasan bandar. Okay, kita tengok kawasan tu, kesesuaian kawasan tu. Apa yang dia nak buat? Dan kita tanya, apa yang berjual minat? So kita akan cadangkan dua jenis kaedah penanaman, iaitu kaedah konvensional ataupun kaedah teknologi yang terkini dalam aktiviti pertanian. Mengikut kesesuaian kawasan tersebut. Okey, dia bukan main sembarang aja. Kita akan bagi advice. Okey, yang ketiga, kita akan memberi nasihat perundingan teknikal khusus dan latihan pertanian yang sesuai di kawasan tersebut. Selepas terpilih, kita akan bagikan bimbingan, khidmat nasihat dan orang kata consultation dan teknikal. Itu konsisten. Kita akan sekarang zaman dah berubah. Kalau tengok kan, kalau dulu sebelum pandemik kita akan turun bersama-sama dengan petani, dengan usahawan. Tapi zaman pandemik ni ada sedikit perbatasan, ada sedikit batasan, iaitu kita masa kerajaan melaksanakan aktiviti MCO, PKP, agak terhad pergerakan kita. Jadi dia menggunakan kaedah terkini. Kaedah terkini macam mana? Petani-petani kawasan-kawasan kebun komuniti tersebut telah WhatsApp. Dia mulai kebun komuniti, dia telah WhatsApp kepada pegawai-pegawai yang kami letak di seluruh Malaysia ni.
Dia tanya mengenai apakah masalah tanaman kerosakan ini, macam mana kami nak mengatasi dia. Jadi perhubungan tu melalui WhatsApp. Ini salah satu norma baru juga dalam aktiviti Petanan Bandar semasa pandemik COVID-19 ini. Okey. Dan yang keempat, kami akan menyelas pelaporan dengan membangunkan dan mengemaskinkan maklumat data aktiviti Petanan Bandar. Okey, kita akan pastikan yang dah dibantu tu kita akan terus monitor, ada data dia masuk dalam sistem. Okey, terutamanya dalam zaman sekarang ni kita banyak kerajaan banyak memberikan bantuan, insentif dalam bentuk input seperti aktiviti penjana ataupun aktiviti proses pemulihan kewangan untuk menjana pendapatan. Okay, tapi alhamdulillah pada pandangan saya secara peribadi lepas kami juga dapat respon di kawasan KL, Putrajaya dan juga di kawasan-kawasan bandar di negeri-negeri lain. Kebanyakan aktiviti Petanan Bandar ni berlaku dengan konsisten walaupun di musim pandemik COVID-19. Okey, tapi mereka mengamalkan SOP-SOP yang ketat dan mendapat kelulusan daripada majlis-majlis tertentu untuk melaksanakan aktiviti. Alright? Okey. So aktiviti tanian ni dia never ending story. Aktiviti tanian ni insya-Allah apa juga masa dia memang dia sangat memerlukan. Kita tahu kita perlukan makanan. Okey, salah satu kaedah untuk kerajaan untuk membantu dalam memastikan bekalan mencukupi adalah dengan menggunakan ruang-ruang yang ada di seluruh negara kita. Okey, tak kisah di luar bandar ataupun di bandar. Okey, kita gunakan ruangan secara optimum, selain dapat mengeluarkan hasil dan juga dapat membantu menjana sosio-ekonomi penduduk setempat. Okey, so next. Kat sini kita tunjukkan contoh aktiviti pengembangan. Kita ada 4 aktiviti pengembangan kita. Pertama, kita buat khidmat nasihat. Kita pergi. Okey, kita pergi dekat desk officer negeri-negeri itu. Terengganu apa ada desk officer. Macam saya cakap tadi, seluruh Malaysia ada desk officer Petanan Bandar. Okey, kita akan pergi memberikan perkhidmatan berkualiti dan berkesan pada komuniti di bandar. Dan yang kedua, kita buat latihan. Okey, latihan penyampaian teknologi, projek kan, berdasarkan projek. Okey, kita buat latihan. Latihan memang ada. So sekarang ni dulu latihan secara fizikal, tapi sekarang ni latihan kita lakukan secara online. Macam yang tuan-tuan dah hadiri kursus pada pagi ni secara norma baru. Kita buat online. Sebab apa? Kita nak mengelakkan berlakunya membantu dalam memutuskan rangkaian pandemik COVID-19 lah. Okey, yang ketiga, kita buat demonstrasi. Demonstrasi ni adalah hands-on. Okey, dalam teori pun dalam online pun kita ada hands-on. Kadang-kadang kita share video yang kita Jabatan Tanian dah buat. Kita sharekan kepada pengusaha-pengusaha kebun komuniti. Okey, so pembelajaran efektif melalui teori dan praktikal. Okey. So bila kerajaan mengumumkan kelonggaran sedikit pada SOP iaitu kita dapat berjumpa dengan melakukan aktiviti fizikal, kami melakukan aktiviti fizikal dengan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Kesihatan Negara MKN. Okey. Ada penjarakan, mesti pakai mask, mesti pakai semualah 3W dan amalkan 3W dan elakkan 3S. Okey. So yang keempat adalah pameran. Kami buat pameran wadah promosi Petanan Bandar dalam buat minat untuk bertani. Baru-baru ni kalau tuan-tuan perasan, Jabatan Tanian telah menganjurkan virtual agriculture extension secara virtual lah. Okey. So tuan-tuan juga, kita juga ada pelbagai info dalam website Jabatan Tanian. Tuan-tuan boleh pergi, tuan-tuan boleh tengok. Tapi kadang-kadang kalau kita ada informasi, itulah hebatnya Petanan Bandar ni adalah setiap desk officer di seluruh Malaysia dan setiap pegawai-pegawai Jabatan Tanian, desk officer Petanan Bandar di seluruh Malaysia dan setiap pegawai-pegawai Petanan Bandar di seluruh Malaysia, dia ada hubungan yang baik dengan kebun-kebun komuniti yang mereka jaga. So mereka merupakan salah satu orang yang ada di antara mereka, staf-staf Jabatan Tanian yang bahagian Petanan Bandar ni, dia menjadi ahli kepada WhatsApp group. Jadi segala informasi itu mudah, dia suruh salurkan. Terus salurkan kepada informasi apa-apalah, cara tanam, kaedah terkini. Itu merupakan salah satu extension yang kami lakukan di zaman pandemik COVID-19 ni. Memang cabaran, tapi itulah kita kena lalui cabaran-cabaran tersebut. Okay, untuk demi kelangsungan kita punya aktiviti pertanian pada masa akan datang dan juga pada masa hadapan. InsyaAllah. Okay, next. Okay, kategori projek, kita ada 4 kategori untuk Petanan Bandar ni yang kita laksanakan. Pertama, individu. Okay, secara projek diselenggarakan secara individu. Di kawasan kediaman, kawasan-kawasan yang milik mereka. So mereka biasanya menggunakan untuk makanan sendiri dan lebih hasil dijual. Biasanya gitulah. So untuk komuniti ni adalah kawasan yang pembangunan yang baru. Okey, untuk komuniti ni biasanya kita Jabatan Tanian akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan pelbagai agensi. Sebab apa, kebun komuniti ni merupakan kawasan-kawasan lapang yang dilaksanakan secara berkumpulan di kawasan lapang tersebut lah.
Okey, so di sekolah, dan kita nak sekolah ada dua, sekolah menengah dan sekolah rendah. Okey, kita nak beri didikan awal pada kanak-kanak, pada pelajar-pelajar ni mengecut tanam. Okey, didikan awal, lebih pada didikan awal dan sebagai aktiviti fizikal, terapi pada mereka. Saya sendiri pada tingkatan 1 di Sekolah Menengah Sultan Ismail Johor Bahru, saya tingkatan 1 hingga tingkatan 3, saya dalam aliran pertanian. Kat situ saya kenal pertanian. Tahun 90 hingga 92. Okey. Kemudian saya melanjutkan pelajaran dekat Sekolah Menengah Vocational 94-95. Okey, untuk institusi pula. Institusi ni contoh apa? Institusi IP, Institut Pertanian untuk Institut Pengajian Tinggi Awam, Institut Pengajian Tinggi Swasta, institusi macam jabatan-jabatan agensi kerajaan swasta pun kami ada bagi mak nasihat. Okey, mak nasihat dan bersama dengan mereka. Okey, tapi pada akan datang ni kita cuba bukan mengurangkan, kita cuba mengurangkan insentif kepada peringkat individu. Okey, kita cuba fokus pada peringkat komuniti yang berskala besar, insya-Allah. Okey. Nah, ini antara kategori projek yang dilaksanakan dalam aktiviti tanam bandar. Okey, next. Okey, ini pada tahun 2017 kita dapat mengatakan bahawa 2017 kita dapat 2017 saya ya betul. Okey, 2017 kita dapat mengatakan bahawa pertanian bandar bantu kurangkan kos sara hidup. Tuan-tuan boleh cari dekat Harian Kosmo, dekat Bit Akhbar Kosmo, dekat hub pertanian. Pertanian bandar boleh bantu mengurangkan kos sara hidup. Itu memang kita dah buat kajian bantu kos sara hidup dan pelbagai. Okey, so kalau tengok sekarang ni, pandemik sekarang ni, okey, dia pelbagai cabaran. Okey, kalau kita keringat kita kena keluar at least tak kurang daripada 10 km radius. Kadang-kadang kita nak keluar, nak cari tanaman yang kita nak masak, 5 purut, kari, pandan. Dalam radius kita tak ada tanaman tu. Kita pun rasa kecewa, tak boleh masak lah aku lepas ni. Nampak tak? Okey. So kita tanam sendiri, insya-Allah boleh menjana pendapatan, insya-Allah. Okey, next. Okey, sowing seeds of sustainability. Ini saya setiap kali saya akan tunjukkan benda ni. Kalau tuan-tuan tengok tarikh akhbar ni dia keluar pada 29 April 2020. Iaitu 29 April 2020 ni adalah orang kata almost sebulan selepas kerajaan mengisytiharkan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia Movement Control Order yang pertama di Malaysia. Pertama sekali. Sebulan nampak tak? Mereka banyak akhbar mengatakan orang stres, orang apa. Jadi saya dipelawa oleh Akhbar The Star untuk berkongsi apakah aktiviti-aktiviti yang boleh menjenang pendapatan, boleh memberikan terapi kepada diri kita sendiri semasa PKP. Iaitu kita berkebun. Kan? Masa PKP ni pengalaman saya, yang datang jumpa saya untuk berkebun, saya sendiri belum staff-staff saya lagi. Yang datang jumpa saya untuk melaksanakan aktiviti berkebun, memulakan aktiviti pertanian selepas mereka mengalami masalah kata yang tak nak dielakkan macam buang kerja, kekurangan pendapatan. Mereka semuanya nak mencuburi bidang pertanian. Kebanyakannya mereka bukan dalam bidang pertanian, tapi mereka nak mencuburi bidang pertanian. Itu cabaran kami untuk memastikan mereka berjaya dalam bidang pertanian. Cakap tanam benda yang mudah dulu. Okey, kalau you buat, you tanam, you jual dan you boleh menghasilkan pelbagai jenis produk. Okey, right? InsyaAllah. So next. So kita mulakan dengan tanaman-tanaman yang simple yang kita gunakan selalu. Contohnya yang biasa kita gunakan. 5 purut, daun pandan, kari, kunyit, halia, lengkuas, kucai. Yang kita guna dalam masakan kita. So adakan benda tu dulu. Okay. So selain daripada tu, kalau kita nak tanam tu, kita ajak keluarga kita. Okay. Sebagai terapi, jom kita bersenam, menggunakan peluh. Bersani pun menggunakan peluh juga. Okay, bersenam. Itu merupakan satu terapi. Yang paling best adalah bila kita tengok tanaman kita dah besar, kita masak tanaman tersebut dalam masakan kita. Kita akan cakap, ini saya masak menggunakan daun kari di belakang rumah. Alhamdulillah, kita akan rasa seronok. Kan? Right. Okay, next. Next. Okay, vegetable gardening productive home activity during MCO. Sambung dengan pada tadi. Berkebun adalah aktiviti yang produktif di rumah ketika MCO. Tengok, tak ada tanah pun tak ada masalah. Tanah yang kecil pun dia gunakan dalam pasu. Duduk rumah flat pun boleh, balcony.
Okey, janji ada kawasan untuk mereka bercocok tanam. Yang paling bagus, mereka akan bekerjasama bercocok tanam dengan keluarga mereka, dengan anak-anak mereka untuk mengelakkan stres. Lupa seketika yang mereka tengah berkurung kat rumah ni, berkurung kan. Lupa seketika. Jadi mereka akan rasa tenang, okey, seronok, berkebun, berpeluh bersama keluarga mereka sendiri. Ini uniknya. Ini aktiviti-aktiviti positif yang boleh merangsang minda kita semasa pandemik COVID-19. Kita tak tahu bila akan berakhir, kan? Kita doakan yang terbaik. Okey. Walaupun kerajaan kita dah melaksanakan pelbagai pelbagai aktiviti untuk memastikan negara kita terus menjana pendapatan, kita terus bergerak, kita pun kena support juga. Alright? Okay, next. Kita tengok berkebun di kala pandemik. Siapa cakap pandemik tak boleh berkebun? Tapi berkebun dengan antara mereka je lah, kan? Jangan kita pergi kat luar pula. Okay, berkebun di kala pandemik, tengok gambar-gambar. Ini semua ada 9 gambar ni. Baru 9 daripada ratusan gambar, ratusan aktiviti yang dilaksanakan ketika aktiviti pandemik COVID-19. Tengok. Dekat rumah, dekat institusi, dekat pejabat, dekat universiti. Tengok ada tanah anak beranak tanah. Ada yang dia tanam, dia keluarkan kompos yang gambar baju biru tu. Kompos tu untuk menjana pendapatan mereka. Nampak tak? Pelbagai keunikan aktiviti yang dilaksanakan tanam bandar di musim pandemik COVID-19. Boleh menjana pendapatan dan juga boleh merangsang minda dan juga terapi pada diri kita. Nampak tak? Aktiviti dia. Kan? Nak keluar rumah tak boleh, jom kita buat berkebun dekat rumah kita sendiri. Tak ada pasu pun tak apa, kita gunakan barangan-barangan yang terpakai. Okay? So next. So konsep dia kat sini adalah dalam melaksanakan tanam bandar ni ada satu konsep dia panggil, konsep gara kita dia panggil edible landscape. Edible landscape ni apa? Edible ni adalah, edible landscape gabungan dua perkataan, edible dan landscape. Edible ni adalah tanaman yang boleh kita makan. Apa juga benda yang boleh kita makan, bukan hanya tanaman. Okay, edible. Check dekat dictionary, edible, what is edible? Edible is something fit to be eat, either direct or indirect. Okay. Kedua, landscape. Landscape is a pemandangan. Landscape is not totally about the flowers, about the bunga, about the cantik. No, landscape is pemandangan. Kerana sekarang kita tengok banyak orang gunakan perkataan landscape. Landscape kewangan, landscape pertanian, landscape hiburan. Kan? Dia mengarangkumi landscape di kawasan. Landscape pemandangan. So gabungan edible landscape masuk tanaman edible yang suatu dengan komposisi yang menarik, betul, dapat memberikan penataan landscape yang cantik, produktif kepada kita. Okay, ini saya punya statement sendirilah, Adli. Okay, right, next. So edible landscape konsep dia adalah tanam tanaman berguna di rumah. Okay, kedua, untuk keperluan bahan dapur kita. Dan yang ketiga, tanam tanaman yang mudah diselenggara. Yang keempat, penglibatan dari kalangan komuniti, individu, agensi dan keluarga kita sendiri. Okey, kita akan menggunakan juga tanaman companion plant. Okey, kenapa companion plant ni saya akan terangkan nanti. Companion plant dapat membantu dalam alam sekitar kita secara semula jadi. Ini unik dia. Dan juga pertanian bandar, aktiviti tanam bandar salah satunya aktiviti yang mengamalkan amalan tanam baik, iaitu ke arah keselamatan budi makan. Dengan kombinasi ekonomi, dengan kombinasi komuniti, dengan kombinasi environment, ketiga-tiga ini dapat menghasilkan satu masyarakat yang sihat atau sosioekonomi yang sihat dan produktif, insyaAllah. Okay. So next. Ada dua kaedah tanaman dalam tanian sekarang ni. Pertama adalah tanam teknologi. Tanaman secara kaedah tanaman teknologi pertanian, iaitu menggunakan fertigasi, nutrient film teknik, hidroponik, Indo-vertical farming. Ini memang generasi muda sangat suka. Saya menyeru kepada tuan-tuan dan perempuan yang mana pelajar Uniza, okey, jomlah kita bercocok tanam mati tanian. Kalau tak nak cara konvensional, cara berkebun, cara bercangkul kan, gunakanlah cara teknologi. Dia tak kira tuan-tuan dan perempuan ni, tak kira ni tuan-tuan bidang pertanian ke, tuan-tuan ni kos pertanian ke, tidak. Benda ni adalah minat. So kalau tuan-tuan kos program lain, student-student yang anda semua ni program lain, tidak mengapa. Pertanian merupakan aktiviti yang orang kata tak kisah anda latar belakang apa. Okey. So sekarang ni gunakan generasi muda yang suka benda ni. Generasi muda sangat suka buat fertigasi, buat NFT, bagi mereka adalah mudah dan menggunakan gadget, hanya menggunakan gadget. Generasi Y, generasi Z dan generasi moderator kita pun saya rasa muda-muda lagi ni, belasan tahun kan. So mereka akan menggunakan kaedah gadget. Okey. Ini
So ini merupakan teknologi terkini yang kita cadangkan kepada kawasan pertanian bandar. Okey, ada fertigasi, ada NFT, hidroponik, Indo-vertical farming. Okey, dan ini kita tengok kat situ, ini bukan salah satu pakar kita lah, nama dia Encik Akmal. Okey. Alright. So next. Back. Okey. Ini kaedah konvensional. Kaedah konvensional ataupun kaedah tradisional. Kalau tengok kan, ini gambar-gambar kita saya tunjuk kat sini adalah gambar-gambar yang kita jalankan, yang kami jalankan dalam aktiviti tanian. Okey, pertama menggunakan kaedah batas tanaman, raised bed ataupun bekas tanaman, menggunakan pot, pasu ataupun trough. Okey, raised bed ni adalah batas. Okey. Okey, so sistem kedua, kita pengasilan kompos secara pengurusan kompos dengan kompos ataupun sisa tanaman. Okey, so batas ni saya nak ceritakan sikit. Dia menggunakan kaedah batas macam kaedah tradisional. Macam dulu kawan tanam sayur dekat batas, tapi kita cantikkan dia. Kita nak jadikan kawasan batas ni, kawasan tanaman ni bukan sekadar nampak macam kebun sayur, tapi ia secara langsung dapat menjadikan menarik minat pengunjung datang kat tempat kita. Okey, so that's why kita susun atur. Okey. Okay, ini gunakan kaedah konvensional. Kalau tuan-tuan nak gunakan kaedah konvensional pun tidak masalah. Biasa kami staf jabatan tanian, staf bahagian terbandar akan menunjukkan, memberi nasihat apa yang sesuai kepada kita untuk kita melaksanakan aktiviti pertanian. Okey, di kawasan bandar kita, sama ada cara teknologi ataupun cara konvensional. Okey, right. Okay, next. So, kebaikan pertanian bandar adalah dapat membantu mengurangkan kos sara hidup B40, M40, T20. Biasa. Kita tahu kan B40, M40 dan T20 adalah merupakan peratusan kepada taraf hidup pendapatan penduduk di Malaysia. Okay. Dan menjayakan program pertanian bandar dan kita rasa puas, kita rasa makanan kita, tanaman kita bersih, yakin, jimat dan paling penting adalah dapat menjana pendapatan. Okay. So mesra alam kerana kita kurang, bukan tidak kerana kita kurang menggunakan bahan kimia. Bahan kimia tetap kita akan guna, kita baja kimia dan racun kimia, tapi kurang sikit. Okey, so penggunaan ruang tanah secara optimal dan efisien. Okey, so medan interaktif sosial sebagai medan interaktif sosial kepada kita sebagai proses pembelajaran, komuniti dan kita sebagai proses. Sebab apa? Proses pemprosesan produk kita. Okey, sebab apa? Itu yang paling unik. Kita ada, kadang kita tak kenal kawan-kawan kita, tapi bila kita laksanakan aktiviti perkembangan ni, kita akan jadi membuat satu hubungan yang baik, ukhuwah antara kita sama-sama kita. Okay, so keberdayatahanan, resilient dan kelestarian, sustainability. Ini merupakan dua elemen yang kerap diperkatakan di seluruh dunia. Okay, demi memelihara alam sekitar kita. Okay, keberdayatahanan dan kelestarian alam sekitar. Okay, so next is dia sebagai terapi minda. Terapi minda, okay, dengan menjana pendapatan, menjana ilmu, aktiviti fizikal, kerohanian dan juga menghasilkan pemandangan yang baik dan juga menghasilkan aroma yang baik daripada tanaman tersebut. Ini sebagai kita terapi minda kita. Okey. Sebab tu bila kita stres, kita tengok, kita tahu aroma terapi seperti pokok kesum, limah purut, daun kari, semua itu ada aroma-aroma dia. Tuan-tuan petiklah pokok-pokok tu, cium bau aroma dia. Kita akan rasa relax, hilang stres. So dengan aktiviti tanian ni tu cakap tadi, kita dapat pendapatan dan kena dengan forum kita tadi, menjana pendapatan dan juga membantu mengurangkan stres. Terapi sebab kita berpeluh. Kerana kita stres pun kenapa? Kita stres sebab kita penat. So kita kena senaman, berpeluh. Okey, nak keluar masa ketika itu memang tak boleh, sekarang dah boleh lah kan, jogging, bersenam tempat-tempat awam tapi jaga SOP lah. Dan ketika yang ketat MCO tu, kita hanya mampu bekerja, berkebun di rumah, melaksanakan aktiviti senaman di rumah. Okey, buat stretching. Lepas tu kalau macam berkebun, kita gembur-gemburkan tanah, buang-buang daun kering, okey, sapu-sapu sampah, tanam pokok. Itu pun aktiviti yang produktif. Okey. Dan last sekali adalah dapat membantu merantaian food safety and food security. Alhamdulillah. Dari segi sudut yang baiknya, rakyat Malaysia kebanyakannya sudah tahu dah apa itu food safety dan apa itu food security, dan mereka tahu ketika zaman pandemik COVID-19 ni. Okey. Food safety ni adalah kebersihan makanan dan food security adalah kedapatan makanan. Okey, kita cuba. Okey, dulu adalah awal-awal MCO tu kita dengar kabar angin. Kerajaan kekurangan beras, kekurangan sayur. Tapi sebenarnya tidak. Sebab orang panik kan. Mula orang tak biasa, tapi sebenarnya tidak. Kita makanan kita ada.
Alright, ada. So kita rancakkan lagi aktiviti tanam kita. Merupakan aktiviti tanam yang merupakan petani juga merupakan frontliners, frontliners kepada Malaysia secara tak langsung. Okey, petani yang itu melaksanakan aktiviti tanam bandar ataupun aktiviti di luar kawasan bandar. Alright. Okay, next. So ni antara manfaat kita buat aktiviti berkebun, iaitu sebagai riadah bersama keluarga. Pendidikan. Okay, sambil tanam tu kita tahu okey, anak-anak ini pokok kucai, ini pokok serai makan, ini pokok serai wangi, ini pokok pandan. Ini interaktif. Kita nak galakkan generasi muda ni yang akan meneruskan legasi generasi lama daripada pertanian. Okey, dan kita juga bagi pelbagai informasi. Kalau informasi secara direct maksudnya, okey tuan moderator Encik Rifki. Ni saya tanam, ini pokok pandan, ini pokok pudina, ini pokok rosemary. Itu secara direct. Kalau secara indirect kita labelkan dia. Jadi orang datang, oh inilah pokok mint, oh inilah pokok oregano, oh inilah pokok sambung nyawa, oh inilah pokok kailan, oh inilah pokok limau kasturi. Nampak tak? So seterusnya adalah kelestarian alam sekitar, membantu dalam melestarikan alam sekitar kita. Okey, iaitu sustainability. Okey, kita memastikan kita dah harvest, dah tuai, jangan lupa tanam ataupun jangan lupa replanting. Macam kalau tengok peladangan besar, kawasan-kawasan peladangan besar, dia akan tanam kelapa sawit contoh. Sebelum dia tanam kelapa sawit, sebelum dia dah bersihkan, dia dah buat replanting siap-siap, tidak berteruskan consistently. Okey, so aktiviti pertanian pun juga macam itu. Kena pastikan kelestarian kita sentiasa terjamin dan kita jangan, maksud saya tu, kalau you dah tanam bayam Brazil, jangan biarkan kosong tempat tu, tanam semula. Okey. Tanam sayur-sayuran, tanam balik, ada recycle, ada kitaran dia untuk memastikan aktiviti ini berterusan. Right? Okay. Alright. Next slide. Okay. So dalam aktiviti tanam bandar juga sekarang ni, kita untuk mencapai ke arah sustainable ataupun ke arah resilient, berdaya tahan, kita juga menggalakkan setiap aktiviti kita gabungkan dengan aktiviti yang dipanggil dengan infrastruktur hijau ataupun sustainable development green. Okey, ini memang kerajaan Malaysia, kerajaan kita memang menggalakkan di kawasan-kawasan bandar. Okey, kawasan-kawasan bandar ni kita tahu kawasan-kawasan bandar ni bukan kawasan-kawasan yang pesat membangun. Jadi dengan menggunakan aktiviti infrastruktur hijau ni, sedikit sebanyak dapat membantu dalam memelihara alam sekitar kita. Okey. Dalam memelihara alam sekitar kita, seperti penggunaan solar untuk mengurangkan kebergantungan kepada tenaga elektrik, dan ia juga sebagai tuaian hijau. Okey, menggunakan rainwater harvesting, maksudnya kita harvest, kita tuai air hujan kita tu. Letak kat corong, ada kat kolam, air hujan tu kita boleh gunakan semula untuk kita buat siraman. Jadi kita dapat mengurangkan kos air. Menggunakan pilih air pilih kita. Jadi itu secara tak langsung dapat membantu ke arah sustainable lah. Okey, menggunakan sumber yang ada. Okey, so rumah kompos, setiap kebun komuniti, setiap kawasan kita galakkan dia buat rumah kompos. Tak besar, kecil, tak kecil, sederhana. Itu saiz dia. Kenapa? Sebab apa, kita nak pastikan mereka dapat sisa-sisa tanaman tu jangan dibuang. Diletakkan setempat, dia akan jadikan dia kompos. Okey, kompos tu berjenayah pendapatan dan juga kompos tu boleh menggunakan sebagai baja organik pada ladang kita. Okey, dan kita juga ada nasi semayan. Nasi semayan juga salah satu teknologi hijau, okey, yang kita tak nampak, yang kita susah nak measure. Okey, nasi semayan kita tanam, kita buat nasi semayan simple-simple. Sebab apa? Maksudnya tanaman yang kita tanam tu kita boleh jual mahal mentah dan kita jual anak pokok. Jual anak pokok memang boleh menjana pendapatan yang sangat lumayan, tuan-tuan. Tuan-tuan adik-adik generasi muda ni, jual pertanian, jual input anak benih pertanian boleh menjana pendapatan. Okey, menggunakan barangan kita semula. Okey, barangan kita semula, barang-barang terpakai tu kita olahkan macam kayu pellet, tayar tu daripada terbuang, terbengkalai, boleh merosakkan pemandangan, boleh menggalakkan aktiviti yang tidak sihat, dan juga boleh menggalakkan pembiakan nyamuk Aedes. Kita gunakan sebagai elemen-elemen kecantikan, menggunakan elemen kita semula, iaitu 4R. Reuse, reduce, recycle, dan yang keempatnya adalah remarkable. Okay. Okay. So, seterusnya adalah penanaman secara vertikal. Kita tahu menanam secara vertikal, cara menegak.
Sebab apa? Kita nak mengelakkan kat bandar-bandar besar ni biasanya kekurangan tanah. Okey. So kita nak tanam kawasan yang menghasilkan, kita nak tanam aktiviti yang menghasilkan hasil yang banyak. So kawasan pula kecil. So kita tak perlulah nak teroka kawasan-kawasan lain, kita gunakan kaedah terbaru, kaedah vertikal. Tanaman secara vertikal, menegak. Bila cara menegak, kita dapat menjimatkan ruang dan ruang yang kita gunakan ruang yang optimal dan dapat menggunakan menjimatkan ruang. Ini juga satu aktiviti yang dipanggil aktiviti ke arah go green. Maksudnya kita kurangkan teroka tanah-tanah, kita gunakan buat apa? Kita gunakan kaedah vertikal, menegak. Dapat hasil dia sama. Kadang menegak ni lagi banyak hasil dia. Okey. Okay, next. Next please. Okey, tak apa, ada masalah teknikal ni. Okey, next please. Terima kasih. Okey, ini antara kata-kata akhbar yang saya telah share di akhbar-akhbar, iaitu pertama di Cosmo. Ruangan terhad bukanlah saya tidak bertani. Tak ada ruang pun tak apa, kita boleh buat cara vertikal. Gambar sebelah. So kita guna, ini ke arah metro, kita gunakan bahan-bahan terpakai, bekas polystyrene, bekas tanaman, tayar, kasut sebagai elemen kecantikan. Sebab apa? Bukan kita tak ada duit nak beli pasu. Tapi kita rasa sayang pada negara kita tengok sampah-sampah tu berterbiaran, bersepah-sepah, kita gunakan balik. Okey, macam saya cakap tadi dapat mengurangkan pembiakan aktiviti yang tidak sihat seperti pembiakan nyamuk Aedes. Okey. Dan saya tanam sayuran di balkoni. Kalau kita tak ada ruang, kalau kita duduk kat apartmen, tapi saya tahu ada apartmen, ada pun rumah tinggi dia tak ada balkoni. Okay, kat pasu pun boleh. Tapi yang ada balkoni saya nasihatkan boleh cuk tanam, tapi jangan terlampau membebankan balkoni anda. Semua bila tentang Adli kata tanam pokok kat balkoni, semua nak letak kat balkoni anda. Pasu-pasu besar. Jangan. Tanam benda yang perlu saja di balkoni kita. Jangan tanam berat, takut bobos ke bawah ni. Orang Johor kata bobos, takut jatuh ke bawah nanti. Hati-hati Keselamatan harus dijaga. Okay, berkebun-kebun juga. Okay, next. Ini saya dapat gambar daripada staff-staff kami, guest officer, iaitu di Shah Alam kita macam tu. Kebun komuniti Seksyen 8 Shah Alam. Macam mana kawasan ni Jabatan Tanian bekerjasama dengan pihak Tenaga Nasional dan pihak Majlis Bandaraya Shah Alam. Kita bekerjasama rapat dengan mereka. Kita melaksanakan aktiviti kebun bandar, kebun komuniti di kawasan bandar. Tengok macam mana daripada ground tu, daripada zero, orang kata dah jadi hero. Ada batas-batas tanaman, view yang cantik dekat tasik. Okey, so dia ada tempat pusat pengumpulan untuk mengeluarkan hasil, dan dia juga ketika sebelum PKP, saya ulangi ini aktiviti sebelum PKP, mereka menjual hasilan segar dari ladang. Okey, itu yang unik dia. Sekarang masa PKP ni, mereka masa zaman pandemik ni mereka jual jugalah, tapi menggunakan kaedah-kaedah yang sangat ketat, iaitu SOP sangat ketat. Dan ada juga yang memasarkan hasil mereka, kita channelkan dengan agensi-agensi pemasaran seperti Pharma. Kadang-kadang kami juga bekerjasama dengan pihak Mardi untuk buat research, untuk buat survey. Dan nanti tanam bandar ni kita bukan, you are not alone. Now we are not doing our work alone. Kita melibatkan pelbagai agensi, kena kerjasama dengan pelbagai agensi. Terutama yang paling penting adalah kalau kita buat kebun komuniti yang melibatkan kawasan-kawasan yang lapang bukan milik kita, dan kita kena bersama dengan pihak berkuasa tempatan. Majlis daerah Gombak ke, Majlis Bandaraya Gombak ke, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu ke, mana tahu kan. Okay, kita kena bersama dengan mereka dalam masyarakat aktiviti pertanian. Okay, so next. Next please. Okey, ini kebun komuniti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, Surau Al-Hikmah kat PPR Beringin, dia mengeluarkan hasil 450 kilo dengan pendapatan 2,700. Ini komuniti Wangsa Maju. Tuan-tuan tengok komuniti Wangsa Maju ni, mereka tak ada tanah. Mereka tanam pasu dan tanam terhad, mereka buat secara vertikal. Ini maksud saya cara vertikal tadi. Okey, tengok dekat kampung Surau Al-Hikmah PPR projek perumahan rakyat Beringin kat Kuala Lumpur. Dia ada ruang. So dia susun trough dia, pasu dia dekat kawasan Mandata. Tapi tengok dekat komuniti F1 Wangsa Maju, dia menggunakan trough. Tapi susun cara vertikal, sebab kawasan ni tak ada. Nampak tak? Dapat jimatkan ruang. Okay. Mereka menanam sayuran seperti sawi, salad. Okay. Dia jual kat kejiranan. Jual kejiranan mereka, dan dia menggunakan tabung khas dapat memberikan pendapatan lumayan. Okay. Dan juga dia di kawasan Kemas, kat kawasan Batu, Kuala Lumpur, dia menggunakan kaedah seperti ini, iaitu neutron film teknik. Okay. Alright. Tabung edible.
minta tabung edible. Okay, sorry. Okay, so next is okay, kebun komuniti Kampung Pandan Nanas, Kampung Padang Nanas dekat Kuala Nerus, Terengganu. Ni kat Terengganu Okay, warga-warga Uniza. Tuan-tuan boleh pergi dekat Terengganu. Kita ada 10 orang peserta projek. Projek ni dah mula pada Disember 2020 dan mereka menggunakan jenis intensif insentif yang kita Tanah bantu adalah menggunakan sistem neutron film teknik. Okey, dan jumlah modal 5,000 daripada penjana, 7,000 daripada mereka sendiri dan jumlah penguasa pada bulan Mac 30 kilo, Februari 29 kilo, Januari 15 kilo dan konsisten sampailah sekarang. Okey, kebun komuniti di kawasan Kuala Nerus. Okey, next. Okey, ini merupakan salah satu teknik yang saya sendiri dah buat, orang kata simple inovasi, iaitu tabung edible. Ini tabung edible. Nampak tak? Ini saya punya sendiri ni. Okay. Ini gambar saya, tabung ini saya punya sendiri. Iaitu di mana, tuan-tuan, ni sebenarnya hasil daripada tabung edible saya ni. Maksudnya setiap kali saya petik, saya ada tanaman-tanaman asas edible. Kunyit, pandan, kari, 5 perut, 5 kasturi, 5 nipis, kucai. Setiap kali isteri saya menggunakan untuk masak, dia akan petik, dia akan masukkan minimal 50 sen. Maksimum terpulang pada dia. Minimal 50 sen. Okay, saya sendiri akan menggunakan, kesum pun ada. Saya sendiri akan menggunakan tanaman-tanaman sebagai aromaterapi pada diri saya. Saya akan biasanya gunakan 5 perut, saya akan raut 5 perut tu saya akan gunakan sebagai aromaterapi, sebagai wangian. Dan kucai, kesum untuk kan. Jadi saya akan masukkan 50 sen ataupun RM1. Jadi sama juga dengan kosnya. Kalau kita dekat rumah, kita tak ada tanam, kita tak tanam kat rumah, kita kena keluar. Kita akan rasa kita tak kira benda kos yang kita patutnya kita kira. Dan kita tak payah kira lah pun. Tapi sebenarnya kita kena kira. Kos minyak, kos tenaga. Kadang-kadang kita target kedai tu ada tapi tak ada, kita kena jauh sikit. Hanya kerana nak belikan tanaman-tanaman yang asas. Kadang-kadang tanaman asas tu habis. Terpaksa juga beli yang dah repuk-repuk, dah benyek-benyek orang Johor kata, dah rosak-rosak. Tapi dengan adanya tanamannya sendiri, benih sendiri, kita dapat menjana pendapatan kita sendiri dan menggunakan tabung edible. Setiap kali petik masuk ni posin. Ini hasil dia Ini hasil dia. Orang kata busuk-busuk lah kalau sebulan kalau kita ni jenis suka masak yang asal macam kari, pandan, kunyit, 5 perut apa semua tu, kurang-kurang 1 bulan tu bolehlah kita dapat beras 5 kilo. Kan? Hasil bertabung edible kita sendiri. Okey. Saya tak jual dengan jiran saya. Kalau jiran-jiran saya ambil nak, saya bagi. Tapi kalau saya sendiri nak gunakan, saya akan berniaga dengan diri saya sendiri. Okay, orang kata saving. Okay, alright. Okay, next. Okay, elemen perniagaan dalam tanam bandar. Selain pada kita berniaga dengan diri sendiri, menggunakan tabung edible tadi, kita juga boleh berniaga. Okay, terutamanya generasi muda. Okay, kalau parents kita melaksanakan kebun komuniti, generasi muda ni lah yang membantu menjana idea kepada mereka. Kenapa? Okay, apa kata kita buat tanam campuran? Apa kata kita buat jual pasu? Kita jual anak pokok, kita jual baju AB, kita jual bekas tanaman, kita cari pelet-pelet terpakai, kita repair, kita minta izin, repair, kita jual dan kita jual buat produk IoT. Ini semua elemen perniagaan yang kita dapat laksanakan di kebun komuniti sendiri. Ini biasanya kebun komuniti akan, macam saya cakap tadi, satu kebun komuniti di Putrajaya, dia jual produk. Ada satu kebun komuniti di Putrajaya, dia jual produk peta asas tani, dia jual baja organik, dia jual anak benih, mana untuk menjana pendapatan komuniti tersebut. Nampak tak? Unik tuan-tuan. Okay, ini semua kita boleh laksanakan. Okay, so next. Okay, kita tengok sini. Jana pendapatan 3,750 sebulan dari rumah dengan hobi menanam sayur. Tengok tarikh dia pada 1 Mei 2020. 1 Mei 2020 maksudnya 2 bulan selepas PKP. Nampak tak? PKP pertama 18 bulan Mac 2020, 2 bulan saja dapat menjana pendapatan. Jual anak benih sebab apa? Ketika kita orang tak nak buat apa. Orang dia jual kat kejanan dia, jual anak benih. Okey, aku tak ada masa PKP orang tak tahu nak buat apa. So orang tanam pokok. Nak tanam pokok, nak keluar pun nasi tutup. Semua kena tutup. So orang ni jual, dia beli. Okey. Alright. So ini adalah jana pendapatan secara sambilan saja. Nampak? Okey. Sebenarnya dah ramai orang buat. Saya sendiri dah tengok orang akan buat dan saya juga menggalakkan pada kebun-kebun komuniti jual anak pokok. Jual anak pokok harga dia lain. Kaedah dia lain. Kalau jual bahan tanaman orang kata daun pandan lah.
Jual daun-daun pandan, harga dia lain. Kalau jual nak pokok daun pandan, harga dia lain. Okay. Tengah ada demand sekarang ni, insyaAllah. Okay, next. So, sebagai kesimpulan dia adalah kombinasi pintar. Apa saya boleh cakap kat sini adalah kaedah konvensional, kita gabung dengan kaedah moden. Moden konvensional macam batas, moden tu macam kaedah vertikasi, hidroponik dan diimplementkan dengan konsep infrastruktur hijau. Solar, rainwater harvesting, kemudian buat kompos, processing kan untuk aktiviti hijau yang menjurus kepada dapat menjurus kepada revolusi pertanian iaitu kaedah menggunakan IR 4.0 iaitu you tanam menggunakan adalah kawalan racun menggunakan drone. Generasi muda sekarang ni kerap menggunakan apps yang ada dekat handphone. Diorang generasi muda kan. So dapat membantu ke arah kelestarian pertanian ataupun sustainable agriculture yang berdaya tahan, resilient. Nampak tak? Ke arah konsep pertanian bandar pintar. Okay? So pertanian bandar pintar. Ini yang kita nak tuangkan. Jadi kita buat kat bandar, kita tahu. Dekat bandar ni dengan kampung berbeza. Dekat bandar ni kalau kita tahu memang banyak gas-gas pencemar yang berlaku. Daripada industri, asap kereta, okay, pencakar-pencakar langit yang berdindingkan kaca, pantulan-pantulan. So dan kita kerajaan pun dah balance kan dengan pelbagai elemen-elemen landscape. Dan kita juga kalau kita nak cuk tanam kat bandar, kita juga pastikan aktiviti tanam bandar kita membantu dalam menghijaukan alam sekitar kita ke arah smart urban farming. Okay, ini konsep dia. Kita ke arah grey to green dan kita ke arah go green. Malaysia ke arah go green dalam local agenda 21 dan juga Malaysia satu dunia ke arah go green atau sustainable development goal. Okay. Dengan aktiviti tanam bandar dapat membantu mengurangkan masalah pendapatan di kalangan B40, menjenang pendapatan. Okey, ada juga melaksanakan NGO dia beli sayur-sayuran daripada kebun komuniti, dia gunakan masakan untuk menjamu golongan gelandangan. Ada. Di Kuala Lumpur ada pusat gelandangan. Pusat gelandangan salah satu aktiviti dia adalah bercucuk tanam untuk memberikan terapi pada mereka, elemen perniagaan kepada mereka. Nampak tak konsep dia? Sangat luas. Okey. Okay, next. So, Jabatan Tanian melalui bahagian tanam bandar akan sentiasa way forward, sentiasa ke hadapan untuk membantu memastikan aktiviti tanam bandar ni sentiasa ada, sentiasa kekal. Dengan pertama, kita melaksanakan aktiviti pengembangan GAP dijalankan. Yang kedua, program pelaksanaan secara berterusan, consistently. Dan yang ketiga, kita galakkan bekerjasama dengan pelbagai pihak. NGO, PBT, syarikat-syarikat korporat untuk bersama dengan kita dalam sektor pertanian. Okey, ini bukan untuk kita, ini sebenarnya untuk negara kita. Okey, dan menjalankan aktiviti kerjasama strategik dengan badan-badan berkanun dan juga pihak swasta. Okey, kami kat sini kami pernah buat berbagai CSR dengan syarikat-syarikat korporat. Okey, untuk melaksanakan syarikat korporat dan agensi untuk melaksanakan aktiviti tanam bandar. Right? So, next. Okay, ni yang terakhir sebelum kita habiskan sesi pertama kita. Okay, ini kesimpulannya adalah aktiviti produktif ini mestilah berterusan dan konsisten demi menjadi penyumbang pada proses rantaian bekalan makanan dekat Malaysia. Ini saya punya quote sendirilah. Okay, saya harap aktiviti dapat berterusan. Kami berharap aktiviti dapat berterusan. Jangan angat-angat tai ayam, bahasa ni orang kata angat tai ayam, kita laksanakan dengan betul. Okey, kita cuba menjana pendapatan dengan pelbagai cara. Contoh, kalau you all tanam daun pandan, you all kena pastikan daun pandan keratan tu boleh jual sebagai keratan segar untuk masakan. Satu, harga dia pun berbeza. So, you semai daun pandan, jual dalam polybag. Makin pokok ni makin besar, makin tinggi harga dia. Itu harga dia. Dapat dua harga. Yang ketiga, you jual produk daripada daun pandan. Serbuk ke, pati ke, dah ketiga. Yang keempat, ia jual produk-produk hasil daripada daun pandan. Wangian, makeup, air dan 4. So, satu pokok daun pandan dia dapat 4 jenis pendapatan. Nampak? So, dengan aktiviti tanam bandar, orang kata secara tak langsung dapat memberikan kita terapi, minda, mental dan fizikal kita. Dan ia juga dapat membantu dalam mengurangkan masalah kebergantungan input makanan, dan ia juga dapat masalah yang paling utama
mengurangkan beban kewangan kepada diri kita sendiri dan kawasan masyarakat kita. Itulah uniknya Tanah Bandar, itulah estetiknya aktiviti Tanah Bandar. Saya harap dapat untuk slot pertama ni dapat memberikan sedikit semangat, membara kepada tuan-tuan semua yang menonton rancangan stream yang ini dan juga kepada semua pelajar-pelajar muda, adik-adik saya dan daripada Uniza kampus Kombadak. InsyaAllah. Okay. Nanti one day kita akan jumpa. Okay. So kita berehat dulu untuk sesi seterusnya. Saya serahkan pada Cik Rifki sebagai moderator. Silakan Cik Rifki. Alhamdulillah, selesai juga slot pertama kita pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan T.S. Muhammad Adli Salihin atas perkongsian sedikit tentang tadi dan para hadirin yang setia mendengarkan forum sebentar tadi. Selepas ini akan berlangsung pertandingan kuis di platform Google Form. Sepanjang kita berehat dan para hadirin diminta untuk menyertai pertandingan tersebut. Slot kedua kita akan bersambung pada pukul 10.45 hingga 11.45 pagi. Diminta para hadirin dapat menyertai slot kedua bersama Tuan T.S. Muhammad Adli Salihin selepas menjawab kuis di Google Platform. Ini, terima kasih.